Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan teruskan dengan novel Meniti Impian tingkatan 2. Okay, untuk novel Meniti Impian tingkatan 2 ada beberapa aspek kajian yang perlu kita lakukan, iaitu yang pertama dari aspek sinopsis, yang kedua tema, yang ketiga persoalan, yang keempat watak dan perwatakan, dan yang kelima nilai dan pengajaran. Jadi sebelum kita meneruskan, sepatutnya kita telah pun habis membaca novel Meniti Impian dengan penuh penghayatan. Okay, jadi yang pertama adalah dari aspek sinopsis atau kata lainnya adalah ringkasan novel. Okey, apabila membuat ringkasan, saya suka membuat ringkasan dengan menyusun peristiwa menggunakan binaan plot, ya, iaitu daripada permulaan cerita, kemudian perkembangan, klimaks dan akhirnya peleraian. Kerana apa? Bila kita menyusun peristiwa di dalam novel mengikut binaan plot, akhirnya kita akan dapat satu cerita yang lengkap secara ringkas. Jadi kita dapat menghasilkan ringkasan yang lebih baik. Okey, jadi kalau melihat kepada novel Meniti Impian, okey, permulaan ceritanya berlaku apabila Zaha ditawarkan kursus pertukangan perabot di IKM di Sungai Petani. Okey, Zaha berasa gembira kerana dapat berjaya ditawarkan kursus tersebut dan ingin berkongsi kegembiraannya bersama Suhaili. Suhaili pula adalah, kalau kamu baca daripada awal, Suhaili ni adalah teman sekelas mereka ketika SPM, dan telah pun dapat menyambung pelajarannya ke ITM. Itu adalah Suhaili. Jadi dia ingin berkongsi kegembiraannya dengan Suhaili. Tapi apa yang berlaku, Suhaili menghina pelajar lepasan IKM dengan mengatakan bahawa pelajar lepasan IKM ini tiada masa depan. Jadi cerita tentang Zaha ni terus berkembang, di mana Zaha terus meneruskan pengajiannya di IKM Sungai Petani, dengan bantuan Pak Yusof. Okey, dekat IKM jugalah Zaha bertemu dengan watak Norimi. Kemudian Zaha meneruskan pelajarannya. Di samping itu Zaha menerima sepucuk surat. Ada berlaku konflik dekat situ, di mana Zaha menerima sepucuk surat daripada Suhaili yang menyatakan agar Zaha ni meleraikan ikatan hati antara mereka, memutuskan hubungan hati lah. Maksudnya tidak mahu bercinta lagi. Jadi namun begitu, Zaha tidak patah semangat. Dia terus, malahan dia menjadikan semua itu sebagai pembakar semangat dia untuk terus belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita dia. Okey, kemudian pergi binaan plot yang seterusnya adalah klimaks, di mana akhirnya Zaha lulus dengan cemerlang dan dia bersedia untuk mengikuti latihan loji di sebuah kilang perabot di Kemunting, Perak. Jadi apa yang berlaku dekat situ ialah Zaha bertemu dengan Suhaili. Zaha tak menyangka yang Suhaili adalah penolong ketua unit pemasaran di situ. Jadi Suhaili cuba berbaik dengan Zaha dengan menawarkan untuk Zaha menjadi pekerja tetap di kilang itu. Namun Zaha tetap dengan pendirian dia. Dia menolak tawaran Suhaili. Jadi akhirnya apa yang berlaku, Zaha telah lulus dengan cemerlang dalam peperiksaannya, dan dia telah berjaya membina bengkel perabot di atas tanah milik emaknya. Itulah cita-cita dia daripada awal, nak mengusahakan bengkel perabot sendiri. Dan bengkelnya pula semakin dikenali ramai kerana
dengan bantuan rakan dia yang seorang wartawan telah menyiarkan tentang bengkel meniti impian ni dalam akhbar dan kebangsaan. Dan kini maksudnya selepas itu Zaha pula yang menawarkan latihan loji di bengkelnya kepada pelatih IKM. Okey, itu adalah sinopsis secara ringkas lah ya. Kalau dengan hanya sinopsis ringkas ini kamu tidak dapat menjawab soalan peperiksaan dengan baik ya. Kamu tidak ada pilihan dengan terpaksa dengan juga membaca novel Meniti Impian ini. Okey, jadi tema adalah pokok cerita atau secara keseluruhannya novel ini menceritakan tentang apa? Tentang semangat tentang semangat dan kesungguhan seseorang untuk mencapai kejayaan. Siapa orang tu? Orang tu adalah Zaha. Kemudian persoalan. Okey, masih ramai lagi pelajar yang tidak faham tentang persoalan. Okey, persoalan adalah kisah-kisah lain yang membantu yang terdapat pada novel ni. Kisah-kisah ni sebenarnya membantu menjadikan jalan cerita novel ini lebih menarik. Okey, jadi apa kisah-kisah yang terdapat dalam novel Meniti Impian ni? Antaranya adalah persoalan tentang cinta. Cinta dalam kalangan remaja. Apa buktinya? Apa peristiwanya? Itulah apabila Zaha menerima sepucuk surat daripada Suhaili, meleraikan ikatan hati antara mereka. Maksudnya mereka sebenarnya mereka ada masa itu adalah mereka sebagai pasangan kekasih. Dan Norimi pula menunjukkan perasaan cemburu kepada Zaha apabila mengetahui Zaha menerima sepucuk surat daripada Suhaili. Okay, itu adalah persoalan tentang cinta. Kemudian ada lagi persoalan tentang ketabahan menghadapi kesusahan hidup. Kalau kamu baca daripada awal, kamu tahu Zaha ni tidak mempunyai ayah, ibunya hanyalah menoreh getah dan terpaksa menyara kehidupan adiknya yang 2 orang itu lagi untuk bersekolah. Dan Zaha sebenarnya ingin meneruskan pembelajarannya ke tingkatan 6 tapi dia tidak berjaya. Dan dia juga berhasrat untuk meneruskan pelajarannya di sekolah swasta tetapi kerana keluarganya yang tidak berkemampuan dan ibunya juga perlu menanggung persekolahan adik-adiknya, jadi dia tidak dapat meneruskan pembelajarannya di sekolah tersebut. Tapi walaupun begitu Zaha tetap meneruskan pelajarannya di Institut Kemahiran Mara di IKM. Dan walaupun dalam keadaan susah, Zaha berjimat cermat apabila mendapat allowance daripada IKM sebanyak 200 kerana tidak mahu menyusahkan ibunya. Okey, kemudian yang ketiga adalah persoalan sikap rajin yang membawa kejayaan. Kalau kamu baca daripada mula hingga ke akhir novel ni, kamu dapati bahawa Zaha ni memang seorang yang rajin. Dia membantu Pak Yusof di bengkel perabot Pak Yusof. Kalau dia cuti daripada IKM pun dia akan ke bengkel Pak Yusof untuk membantu Pak Yusof menyiapkan tempahan perabot. Dan kalau ketika dia melakukan latihan loji, dia juga dikenali sebagai pelatih yang berprestasi baik kerana sikapnya yang rajin. Okey, seterusnya ialah watak dan perwatakan. Sebenarnya ada banyak watak dalam novel Meniti Impian ni. Antaranya Zaha sebagai watak utama, kemudian Pak Yusof, kemudian ada juga Mak Kiah iaitu mak kepada Zaha, Suhaili, kemudian Norimi, kemudian ada Pak Karim, bapa kepada Suhaili, kemudian ada banyak lah ya. Jadi saya ambil 4 watak yang biasalah, yang selalu, yang banyak diceritakan dalam novel ini. Jadi yang pertama Zaha. Jadi apakah perwatakan Zaha ni? Zaha ni adalah anak sulung Mak Kiah. Okey, dia mempunyai 2 orang adik iaitu Halim dan Zakri. Dia juga seorang gigih dan rajin, seorang yang bercita-cita tinggi dan yang paling penting dia tidak mudah putus asa. Manakala watak Pak Yusof ni adalah bapa saudara Zaha iaitu adik kepada Mak Kiah. Dia mempunyai sebuah bengkel pertukangan perabot dan seorang yang baik hati, sentiasa membantu Zaha.
apabila keluarga Zahar dalam kesusahan. Kemudian Suhaili ni adalah bekas teman sekelas Zahar, anak Pak Karim iaitu ketua kampung dan bekas pelajar ITM, pernah menjadi buah hati Zahar dan seorang yang mementingkan pelajaran. Manakala Norimi yang berasal dari Johor, mereka berjumpa ketika di IKM kerana sama-sama menyertai kursus di IKM. Norimi ni dia mengambil jurusan seni bina di IKM dan kemudian dia menjalin hubungan yang istimewa dengan Zahar. Okey, jadi itu adalah watak dan seterusnya adalah nilai. Jadi nilai kerajinan, ada banyak nilai, ini ada sebahagiannya saja, saya ambil 3 saja. Okey, yang pertama nilai kerajinan. Okey, siapa yang rajin? Zahar pun rajin, Pak Yusof pun rajin. Jadi kamu boleh pilih lah. Saya pilih Pak Yusof rajin kerana walaupun usianya dah mencecah 60-an, dia masih berusaha untuk mengembangkan bengkel perabot dia. Yang kedua, ketabahan. Ini tentang Zahar lah. Zahar walaupun dia hidup dalam kemiskinan, dia tetap tabah dan meneruskan cita-cita dia. Sabar, nilai kesabaran. Okey, Zahar walaupun dihina oleh teman sekelasnya sendiri, teman baiknya sendiri, dia tetap sabar dan melanjutkan pelajaran dan membuktikan bahawa pelatih IKM juga boleh berjaya. Okey, jadi pengajaran, ada banyak pengajaran yang kita peroleh daripada novel Meniti Impian ni. Ini hanyalah sebahagian saja. Okey, saya pasti kamu tahu bagaimana untuk mengeluarkan pengajaran daripada novel Meniti Impian senang saja. Kita gunakan ayat-ayat seperti kita mestilah, kita haruslah, kita wajarlah, kita perlulah, kita janganlah, apa saja yang menunjukkan pengajaran. Okey, ini adalah contoh soalan peperiksaan. Okey, biasanya peperiksaan akan tanyakan satu soalan novel dan markahnya ada 10 markah agak banyak. 10 markah. Tiada jalan pintas. Untuk mendapatkan 10 markah, kamu mesti menghayati novel ini dengan baik. Kamu kena baca dengan menghayatinya, dengan penuh penghayatan, supaya kamu dapat ingat segala peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam novel. Jadi berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, kemukakan 3 nilai dan contoh peristiwa bagi setiap nilai yang dinyatakan. Tak kisahlah kalau soalan tanya persoalan ke, soalan tanya pengajaran ke, atau watak ke, pewatakan ke, dia mesti akan meminta contoh peristiwa. Sebab itu kamu perlu membaca novel ini. Ini adalah contoh jawapan. Berdasarkan novel yang telah saya kaji. Jadi kamu kena tulis macam ni lah. Berdasarkan novel yang telah saya kaji, apa novelnya? Iaitu novel Meniti Impian karya Osman Ayub. Jawab soalan dia. Terdapat 3 nilai yang telah saya pelajari. Antaranya senaraikan nilai kerajinan. Sebagai contoh, apa contoh peristiwa dia. Kemudian masuk isi yang kedua. Selain itu, gunakan penanda wacana. Nilai apa ketabahan. Misalnya, berikan contoh peristiwa. Kemudian akhir sekali yang ketiga, nyatakan apakah nilai yang ketiga. Nilai kesabaran. Dan berikan contoh peristiwa. Jadi untuk tingkatan 2, kamu dah pun belajar bagaimana cara untuk menjawab soalan novel masa tingkatan 1. Jadi ini hanyalah ulangan agar kamu dapat ingat kembali bagaimana cara untuk menjawabnya. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain hari.